قال الله تعالى: لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. Maksudnya, kalaulah perjuangan ini mudah dan senang untuk mencapai kemenangannya, nescaya kami akan mengikuti kamu, wahai Muhammad. Akan tetapi ianya satu perjuangan yang jauh dan mempunyai mihnah, cabaran sepanjang zaman. Saya hormati Al-Fadhil Pengurusi Yang Berhormat Datuk Dr. Mak Razif Jidin, Presiden Parti Pemimpin Bersatu Sabah, Bersatu Malaysia. Yang saya hormati Yang Bahagia Saudara Khairul Faizi, Penolong Setiausaha Agung. Yang Berusaha Al-Fadhil Sa'amullah Husin, Jaya Badan Perhubungan PAS Negeri Johor, sah kepimpinan PAS Johor, rakan-rakan pimpinan daripada Parti Bersatu yang ramai dapat hadir pada hari ini. Terima kasih banyak di atas kehadiran semua. Ahli-ahli yang berhormat, pimpinan Putrajaya Persatuan Negeri serta ahli tangkuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Johor, sah kepimpinan semua peringkat parti, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan tahniah kepada PAS Johor kerana menyambut ulang tahun ke-70 PAS Johor pada hari ini. Sebagaimana yang disebut oleh Putrajaya, Johor antara negeri yang awal tertubuhnya PAS. Kerana pada masa itu Profesor Zulkifli Hamad melihat bahawa Johor antara negeri yang awal berpotensi untuk mencapai kemenangan kerana kekuatan politik yang ada di Johor. Selain daripada dia diasaskan penubuhan UMNO di Johor, ramai tokoh-tokoh pejuang yang lahir di Johor. Walaupun kemudiannya mempunyai beberapa mihnah dalam perjalanan PAS Johor, terutama selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969, Tun Razak, Presiden UMNO, mengadakan pertemuan dengan Presiden PAS, Datuk Haji Muhammad Asri Muda, bagi merangka satu muafakat politik supaya kesatuan umat Islam khusus di kalangan orang Melayu dapat disusun, digembeling. Pada peringkat awal, PAS diminta masuk menyertai ataupun bubar dan masuk UMNO. Kita membawa perbincangan di peringkat Dewan Ulama dan semua sayap parti dan membuat satu keputusan bahawa kita tidak akan menyertai atau tidak akan bubar dan tidak akan masuk UMNO. Cuma kita bersetuju menyertai gabungan dalam Barisan Nasional dengan mengekalkan identiti perjuangan PAS. Dengan kata lain bahawa PAS bebas untuk menegur mana-mana dasar yang dilihat bercanggah dengan syarak, di samping memberi peluang peranan
untuk menyebarluaskan pengukuhan penghayatan Islam di pejabat-pejabat kerajaan, termasuk juga dalam media-media sama ada televisyen, radio pada waktu itu. Dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung UMNO dan Presiden UMNO, kita menyatakan hasrat biarlah PAS kekal dengan identiti dalam Barisan Nasional. Kita tidak akan bubarkan PAS, kerana PAS boleh jadi satu masa ke depan kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada UMNO. Setiausaha Agung UMNO pada masa itu, Tan Sri Jaafar Albar, bersetuju dengan pandangan Dato' Asri. Biarlah PAS kekal dalam gabungan, kerana mungkin masa depan apa-apa yang berlaku pada UMNO, sekurang-kurangnya orang Melayu ada satu lagi parti backup, iaitu parti PAS. Bahkan cadangan nama Barisan Nasional dicadangkan oleh PAS, manakala lambang dacing dibuat oleh Tun Ghaffar Baba. Setelah terbubarnya parti perikatan yang menggabungkan tiga parti, UMNO, MIC dan MCA, terbentuknya Barisan Nasional. Kita menyertai pilihan raya pertama 1974, dan pada waktu itu semua negeri-negeri memperuntukkan sekurang-kurangnya satu kursi kepada PAS dalam pilihan raya, kecuali Johor. Johor tidak beri laluan kepada seorang pun calon PAS dalam Barisan Nasional 1974. Kita menyaksikan bagaimana negeri-negeri lain ada seorang, paling tidak macam di Pahang, almarhum Ustaz Rusdi Arif, Suruhjaya PAS Pahang, bertanding atas tiket Barisan Nasional di Pekan dan berjaya menang. Di Selangor lebih hebat lagi, bukan saja bertanding menang, dilantik Esko dalam kerajaan negeri. Di peringkat persekutuan kita menyaksikan bagaimana peringkat awal PAS dilantik seorang menteri, seorang setiausaha parlimen, kemudian bertambah dalam pilihan berikutnya. Johor berbeza, kerana dalam perundingan UMNO tidak benarkan PAS tubuh cawangan di Johor. Atas alasan UMNO dah ada, tak perlu adanya PAS di Johor. Cukup UMNO yang menjaga kebajikan orang Melayu Islam di Johor. Hasrat PAS untuk menambahkan cawangan di Johor terbantut kerana ada halangan dalam muafakat politik pada waktu itu. Dalam mesyuarat Barisan Nasional Pusat, kita menyatakan bantahan, kalau PAS tak boleh tubuh cawangan di Johor, UMNO jangan tubuh cawangan di Kelantan. Tapi di waktu yang sama UMNO melebarkan sayap di Kelantan. Di Johor kita cuba menambahkan cawangan-cawangan PAS, namun dia menimbulkan hubungan yang tidak begitu baik di antara dua parti Melayu, khususnya di Johor. Kemuncak pertembungan ini ialah bila mana berlakunya migran di Kelantan, kerana kerajaan persekutuan
berbeza pandangan dengan pandangan PAS dalam menentukan siapa yang nak jadi Menteri Besar di Kelantan. PAS mencadangkan Tok Wan Ismail sebagai Menteri Besar, manakala UMNO mencadangkan Muhammad Nasir sebagai Menteri Besar. Kemuncak pergolakan itu menyaksikan bagaimana berlakunya pengundian di mana PAS menolak hasrat untuk melakukan megaran kerana berlakunya huru-hara di Kelantan yang sengaja diwujudkan oleh UMNO pada masa itu, dan ini disahkan dalam fakta sejarah yang ada. Akhirnya PAS ditendang keluar daripada Barisan Nasional. Apapun kepada kita, sejarah yang berlaku itu sangat penting. Kerana Quran sendiri banyak menukilkan sejarah-sejarah umat-umat dulu. Bahkan Quran menyuruh kita melancong berjalan di muka bumi. Qul siru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Berjalanlah kamu di atas muka bumi dan tengoklah kesan-kesan golongan durhaka pada Allah. Allah Ta'ala mengekalkan kesan golongan durhaka. Kaum Ad, kaum Samud. Kita pergi ke Mesir, kita lihat bagaimana kekalnya zaman Fir'aun, piramid. Kita pergi ke Turki di Petra. Ya. Kita pergi ke Jordan, kita bertemu Laut Mati. Semua kesan-kesan ini dikekalkan supaya umat kemudian mengambil pengajaran, menunjukkan pentingnya sejarah kepada manusia. Kerana sejarah satu kaum bukan hanya dilihat pada kejayaan sesuatu sejarah atau fakta sejarah tersebut, tapi yang lebih penting pengajaran di sebalik sejarah itu. Walaupun sejarah ditulis oleh pihak yang menang, hingga ada satu kata hukama, yang menang tulis sejarah, yang kalah tulis syair, tulis puisi. Yang menang tulis sejarah, kan orang akan baca sejarah orang menang. Tak ada orang nak baca sejarah orang kalah. Walaupun kadang-kadang fakta sejarah yang ditulis itu tak betul, tapi oleh kerana yang menang menulis sejarah, maka dia mengangkat fakta-fakta memihak pada yang menulis sejarah. Ini yang berlaku dalam negara kita. Kita menyaksikan bagaimana Inggeris yang menulis sejarah, yang diajar sekolah-sekolah, menobatkan tokoh-tokoh Inggeris. Manakala pejuang-pejuang yang menentang dianggap pengganas, dianggap penentang. Ini yang kita saksikan bagaimana mereka melabelkan Tok Janggut Amr Rahman Limbong di Terengganu, Tok Gajah dan Mak Kilau di Pahang, Sarit Dol di Negeri Sembilan, Datuk Mahathir Lela di Perak, dan tokoh-tokoh lain sebagai penentang, sebagai pengganas. Yang dilabelkan sebagai pemimpin tokoh ialah tokoh-tokoh Inggeris. PAS lahir bukan tahun 1951. Sejarah awal gerakan Islam tersusun telah bermula tahun 1300 sampai 1930-an. Tertubuhnya syarikat lawan bagi syarikat Hindia Timur, lawan bagi gerakan Inggeris pada masa itu. Tertubuh di beberapa kumpulan-kumpulan yang ditokong oleh tokoh-tokoh ulama-ulama Islam. Kita menyaksikan bagaimana Kuala Berang menjadi tempat himpunan ijtima'
pemimpin gerakan Islam di pantai timur. Tok Jangguk daripada Kelantan turun, Abdul Rahman Limbong daripada Terengganu, Tok Gajah bersama anaknya Mak Kilau berhimpun di Kuala Berang dan ikrar untuk melawan Inggeris, penjajahan Inggeris, menyusun strategi bagi melawan penjajah. Apa yang mengagumkan kita, mereka menaikkan bendera kerajaan Osmaniyah di Kuala Berang, walaupun sebenarnya kerajaan Osmaniyah dah tumbang di Turki, tapi maklumat tak sampai kepada mereka. Dan kita lihat bagaimana gerakan ini kemudiannya membentuk Hizbul Muslimin yang sangat ditakuti oleh Inggeris, sehingga Inggeris melabelkan Hizbul Muslimin sebagai golongan yang dianggap sebagai ekstremis pelampau yang turun daripada Gunung Semanggol. Inggeris mengharamkan Hizbul Muslimin, memburu pemimpin-pemimpinnya, menangkap dan memenjarakan mereka. Namun gerakan Islam terus bergerak hingga tertubuhnya Parti Islam se-Malaysia tahun 1951 yang didaftarkan di Pulau Pinang, bukan di Kelantan, bukan di Terengganu. Dan lebih mengagumkan kita, yang menerima pendaftaran PAS dalam RS pada masa itu ialah seorang India, bukan seorang Islam. PAS diterima sebagai sebuah parti politik berdaftar. Namun kita harus faham bahawa PAS ni bukan hanya sekadar parti politik. PAS ialah menyambung gerakan Islam, perjuangan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mata rantai dalam perjuangan tersebut. Manakala sudut politik, satu juzuk daripada perjuangan PAS. Core perjuangan PAS ialah gerakan dakwah. PAS sebagai gerakan dakwah dengan matlamat untuk melahayati penghayatan amalan Islam di kalangan rakyat. Lalu kita laksanakan pelbagai program dalam misi gerakan dakwah di masjid, di surau-surau dengan bentuk pengajian, universiti-universiti dalam bentuk pendidikan di peringkat rendah, bermula dengan pasti, seriti, sekolah menengah semiti dan college universiti. Kita melebarkan sayap dalam bidang kebajikan di tempat yang kita masuk bertanding atau tidak bertanding, dalam negara dan luar negara. PAS melebarkan gerakan misi kemanusiaan, sama ada atas nama NGO PAS Relief atau pelbagai medan-medan badan-badan bukan kerajaan yang kita tubuhkan. Matlamat supaya masyarakat diberi perhatian serius soal kebajikan. Hari ini pasti kita dah ada pelajar yang semasa lebih kurang 100,000. Bahkan yang membanggakan kita, kita berjaya juga membina pusat-pusat gerakan Islam atau jemaah Islam, masjid-masjid, surau-surau yang kita hantar bantuan, termasuk ke Gaza, Palestin, termasuk ke Lebanon.
ke negara-negara di rantau Asia Tengah. Alhamdulillah, PAS bukan hanya sebagai gerakan Islam atau gerakan politik, cuma politik satu juzuk daripada perjuangan Islam. Kita mengambil pendekatan politik dalam matlamat besar gerakan Islam kerana ada di antara perintah Allah yang tak boleh laksana melainkan kena ada kuasa politik. Sebagaimana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mana-mana perintah Allah dalam Quran yang tak boleh buat, tak boleh laksana melainkan kena ada kuasa politik, kata Sayyidina Umar, aku akan gunakan kuasa politik yang aku ada demi melaksanakan perintah Allah. Dalam membahas hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman, rawahu Muslim. Sesiapa yang menyaksikan kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangannya, yakni kuasanya. Menunjukkan pada kita perlunya kuasa politik, kerana ada kemungkaran yang tak boleh kompromi, iaitu prinsip-prinsip dasar akidah. Kalau kita biar jadi murtad, jadi syirik. Islam tidak pernah memaksa orang bukan Islam masuk Islam, tapi tidak boleh menyekat orang yang nak masuk Islam. Pas kita bergerak dalam negara kita, masuk politik, bertanding pilihan raya, kita pernah menang dan pernah kalah. Kali pertama PAS masuk politik tahun 1951, pilihan raya pertama sebelum negara merdeka. Pilihan raya pertama 1951, PAS menang 1 kursi. Dan alhamdulillah, pandangan PAS diambil kira dalam surat yang kita utus kepada jawatan kuasa bagi merunding pembentukan perlembagaan persekutuan di bawah Suruhanjaya REK. Kita mengemukakan beberapa cadangan-cadangan. Alhamdulillah, rakan kita pada masa itu bersama dalam barisan dalam UMNO membawa cadangan-cadangan tersebut sehingga wujudnya Islam agama persekutuan dalam perlembagaan. Waktu kita menyertai Barisan Nasional, alhamdulillah, beberapa perkara yang kita buat, termasuklah pindaan-pindaan. Ya, dulu iklan arak ada dalam radio, televisyen. Ya, bukan saja iklan, siap dengan kempen dalam setiap program. Bahkan pada masa itu, maaf untuk sebut, dalam Parlimen Malaysia dihidangkan arak. Arak disediakan. Atas alasan ini untuk orang bukan Islam. Dalam mesyuarat kita mencadangkan, kita tak boleh halang orang bukan Islam nak minum. Cuma kita cadang, boleh tak kita letak asing, jangan letak sekali dengan makanan orang Islam. Asingkan. Permenteri masa itu setuju. Lalu satu sudut di ruang lega Parlimen itu, satu sudut dihidangkan arak dan sebagainya di situ.
tidak sekali dengan makanan dihidang kepada orang Islam. Agak sudut berasingan, menyebabkan ada orang Melayu nak pergi minum, dia malu mata sebab nampak sangat dia pergi minum. Alhamdulillah akhirnya tak ada. Dan peranan ini adalah peranan besar dalam gerakan dakwah di pejabat-pejabat kerajaan, universiti-universiti. Namun apa yang jelas kepada kita, sifat gerakan Islam ini memang Allah Ta'ala sendiri sebut. Kerana ukuran kejayaan bukan hanya menang dalam pilihan raya. Menang pilihan raya, memang setiap orang masuk pilihan raya nak menang. Tapi kena jelas untuk apa menang. Menang untuk apa? Kalau menang sekadar nak jadi YB yang berhormat, boleh jadi ahli parlimen, ada allowance, ada pencen, tak ada beza kita dengan parti-parti lain. Setiap ahli parlimen PAS ada adun PAS mesti memahami tujuan penyertaan dalam pilihan raya dan kemenangan. Kemenangan ni sangat penting untuk kita menang. Kita berusaha mencari kemenangan dalam setiap pilihan raya. Kita menang di Kelantan, kemudian kalah, tumbang walaupun 16 tahun lepas itu di Terengganu. Tetapi apa yang jelas Allah Ta'ala sebut dalam Quran, firman Allah Ta'ala, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Ayat ni turun dan perjalanan Nabi balik daripada Hudaybiyah. Tahun ke-6 waktu Nabi nak mengerjakan umrah, tiba-tiba Nabi dihalang. Runding punya runding, akhirnya mereka benarkan Nabi buat umrah tahun depan. Akhir Nabi SAW balik ke Madinah, bayar dam ihsar. Sahabat-sahabat rasa tak puas hati. Nabi terima perjanjian yang bagi sahabat berak sebelah nampak tidak adil. Tengah jalan tu ayat ni turun. Orang pertama Nabi panggil ialah Sayyid Umar Al-Khattab. Nabi kata, ya Umar, telah turun padaku satu ayat yang mengembirakan aku lebih pada dunia dan segala isinya. Nabi sangat suka ayat ni turun, sangat gembira dengan turun ayat ni. Kerana ayat ni menjelaskan hakikat tujuan kemenangan dalam perjuangan Islam. Yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Kami dah buka kunci kemenangan yang jelas dan nyata. Perjanjian Hudaybiyah yang kita rasa tak adil berat sebelah tu, pada pandangan kita, pada pandangan Allah, itu pembukaan kunci kemenangan. Sebab itu bila kita duduk dalam jamaah, kita runding, kita bincang, parti buat keputusan, kita dukung keputusan, kita patuh keputusan, kita bekerja dengan keputusan yang parti buat. Kita menyaksikan kita berjaya mencapai kemenangan. Tahun 90, PAS kerjasama dengan Semangat 46. Ada ahli PAS tak puas hati, tak setuju. Kenapa kerjasama dengan Kuli, bekas UMNO? Ada yang keluar pada PAS, ada yang bertanding bebas, ada yang tubuh parti baru.
Akhir dengan kerjasama tu kita berjaya tawan Kelantan tahun 1990. Dalam bahasa alternatif tahun 99, PAS bertanding, ada orang tak puas hati di kalangan ahli. Alhamdulillah, bila kita dokong keputusan, di sana ada perkara yang akal kita mungkin tak mampu nak fikir. Kita menang, berjaya tawan Terengganu tahun 1999. Pilihan ke-15 menyaksikan kita dengan rakan kita bersatu. Walaupun sebelumnya kita ada muafakat MN, muafakat nasional. Yang kita harapkan, saya, Datuk Razi Jidin, pimpinan lain, kita duduk, kita bincang supaya persiapan menghadapi Pilihan ke-15 dalam gabungan tiga-tiga parti. Tapi Allah Ta'ala menghendaki yang lain. Kita runding, kita bincang, kita buat keputusan. Presiden mengingatkan pimpinan PAS Pusat, PAS tidak pernah khianat kepada rakan muafakat politik. Dalam semua gabungan kerjasama politik, PAS tidak pernah khianat pada rakan kerjasama dia. Hatta termasuk dengan UMNO tahun 1974 kita ditendang keluar. Dalam bahasa alternatif, Pakatan Rakyat pada masa itu pun sama. Bila mana DAP mula campur tangan dalam urusan yang sepatut mereka tak campur tangan, urusan agama, urusan orang Islam. Kita buat pindaan di Kelantan, memperkasakan mahkamah syariah. DAP bantah, pada urusan agama tak kena mengena dengan dia. RU 355, bagaimana mereka bantah dalam parlimen. Sebab itu, bila kita buat keputusan bersama dengan bersatu, kita gerak kerja, alhamdulillah Pilihan Raya ke-15 menyaksikan kita mencapai kemenangan yang besar, menawan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, melebarkan sayap di Pahang, di Perak, di Selangor, dan insya-Allah negeri-negeri selatan juga tidak mustahil kita mampu tawan dalam pilihan-pilihan akan datang, insya-Allah. Sehubungan dengan itu saya lancarkan derma. Ya, derma jihad kita. Tuan-tuan sekalian, petugas boleh mulakan. Kita, Tuanku Presiden sampai, saya tidak cadang untuk ambil masa yang panjang. Kita beri laluan pada Datuk Razi. Ya. Jadi saya nak ingatkan kita bersama. Ya. Dengan peringatan Allah Ta'ala. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kamu berjuang sedangkan kamu tak suka. Kata Allah, kamu tak suka. Tapi boleh jadi yang kamu tak suka tu baik untuk kamu. Dan boleh jadi yang kamu suka tu sebenarnya tak baik bagi kamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Kita dalam muafakat Perikatan Nasional, kita memperkasakan muafakat. Dan ternyata bila kita buat keputusan bersama, adanya keberkatan. Alhamdulillah, pencapaian ini perlu kita sambung dalam gerak kerja di peringkat bahagian, memperkukuhkan Perikatan Nasional di bahagian-bahagian. Di peringkat negeri, insya-Allah kita harapkan kita akan mencapai kejayaan besar dalam Pilihan Raya ke-16 nanti, insya-Allah. Mengumumkan ketibaan
Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Presiden Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Takbir, takbir, takbir. Okey, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, kita boleh duduk tempat masing-masing. Kita mengalu-alukan kehadiran Tuan Guru Presiden, tokoh yang sangat ditakuti khususnya oleh lawan politik kita. Tuan Guru Presiden menjadi sasaran cercaan, maki hamun dan sebagainya. Dia lali. Ya, insya-Allah kita doakan kesihatan Tuan Guru Presiden terus memimpin kita semua. Insya-Allah sehingga Allah tombatkan kejayaan besar dalam periode akan datang insya-Allah. Buat akhirnya saya ingin sekali lagi mengucapkan tahniah pada PAS Johor kerana kejayaan menganjurkan sambutan 70 tahun pada hari ini. Dan perlunya tuan-tuan rujuk kepada buku yang dikeluarkan sempena sambutan 70 tahun PAS Johor ini. Kita keluarkan sebuah buku sejarah perjuangan jatuh bangun penak lelah perjuangan PAS di Johor. Mudah-mudahan generasi akan datang akan belajar daripada pengalaman perjuangan generasi yang awal yang telah penat lelah merintis jalan sehingga kita berjaya ke tahap ini pada waktu ini. Maka sekarang sampai masa kita pula melaksanakan tanggungjawab bagi menyambung perjuangan tersebut. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan beri kejayaan kepada kita semua. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.